Projek tebatan banjir babit peruntukan RM501 juta. KPKT selamatkan 92 projek sakit bernilai RM5 bilion. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita wilayah edisi 9 Mei 2023 bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Lintas langsung petang ini kita bersama Sabah, Sarawak dan Kelantan. Baik saudara, 4 projek rancangan tebatan banjir RTB sedang dilaksanakan di beberapa daerah di Pahang dengan peruntukan kira-kira RM501 juta. Projek tersebut melibatkan pembinaan struktur pencegahan banjir di lokasi berisiko serta kerja-kerja menaik taraf struktur sedia ada. Antara projek terlibat adalah projek pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Kuantan Pakej 1 iaitu menaik taraf Sungai Belad dan membina struktur pencegah banjir yang kini 99.7% siap. Turut dilaksanakan kerja-kerja projek RTB di Pekan Fasa 2 iaitu pembinaan Livi Sungai Pahang. Ia merangkumi pembangunan lembangan sungai dengan membina tebatan banjir sungai dan kerja berkaitan yang kini mencapai 69% kemajuan projek. Sebanyak 92 projek perumahan swasta berjaya dikeluarkan daripada senarai projek sakit. Ia membabitkan anggaran nilai pembangunan kasar keseluruhan RM5 bilion bagi tempoh 31 Disember 2022 sehingga 31 Mac 2023. Bagi tempoh tersebut, sebanyak 80 projek perumahan swasta dalam kategori sakit telah berjaya diselesaikan sehingga menerima sijil perakuan siap atau Certificate of Completion and Compliance CCC. 12 projek sakit juga telah dipantau sehingga kembali mengikut jadual pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas beliau antara faktor menyebabkan projek perumahan tersebut terbengkalai adalah masalah kewangan pihak pemaju, isu kekurangan pekerja khususnya semasa Perintah Kawalan Pergerakan dan melibatkan utiliti. Baik saudara, Melaka sasar pemasangan rangkaian 5G di negeri itu selesai sepenuhnya tahun ini. Ia melibatkan 224 lokasi di 3 daerah iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Kerajaan negeri komited memberi kerjasama penuh untuk mempercepatkan proses pemasangan rangkaian itu. Sehingga 30 April, rangkaian 5G telah siap dipasang di 91 lokasi di Melaka Tengah, Alor Gajah 6 lokasi dan Jasin 3 lokasi. Pemasangan 5G dan negeri Melaka dah sampai 54%. Saya akan bincang dengan MIS dan pihak MCMC untuk segerakan lagi. Saya target kalau boleh kita capai awal 100%, kita akan minta kota tambahan untuk, dan lokasi-lokasi tambahan pun saya dah bincang dengan MCMC, khususnya dalam Dun Asan sendiri ada 2-3 pekan kecil yang kita nak naik tarafkan kepada 5G. Tambah beliau, usaha ini juga sebagai persediaan bagi tahun Melawat Melaka 2024. Kes buli 5 pelatih kursus Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang didakwa menjadi mangsa pukul pada 12 April lalu masih dalam siasatan polis. Setakat ini lebih 10 keterangan dari kesemua mangsa dan 6 pelaku telah diambil. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, keterangan semua saksi termasuk pelatih dan penyelia terlibat juga diambil. Sejurus laporan dibuat daripada seorang keluarga mangsa. Hasil siasatan lengkap akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan atas kesalahan menyebabkan kecederaan dengan sengaja. Kalau dalam kecederaan yang tidak terlampau itu mungkin ada toleransi, tetapi dalam kecederaan atau malah dalam kes-kes yang sebelum yang kita tahu mendatangkan kematian pun ada. So kita melihat kepada bukan pelaku itu sendiri tetapi authorities yang perlu menentukan bahawa kejadian ini tidak berlaku. Beliau turut mengingatkan mereka yang mempunyai kuasa untuk membendung gejala buli dalam kawasan latihan yang boleh mendatangkan kecederaan dan kematian. Seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa oleh Met Malaysia bersama pegawainya Nur Farha Abdul Halim. Silakan Farha.
Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali bersama Map Malaysia untuk kita ikuti info cuaca pada petang ini. Map Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora bagi kategori kedua dan juga pertama di kawasan perairan yang telah dilorotkan ini. Juga termasuk di perairan Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang bagi kategori pertama dengan ketinggian ombak yang boleh mencecah antara 3.5 meter hingga 4.5 meter melibatkan kawasan perairan Phuket dan juga kawasan perairan Selat Melaka Utara antara 2.5 meter hingga 3.5 meter. Kelajuan angin yang dicapai setakat ini di kawasan perairan berkenaan boleh mencecah sehingga 50 km sejam dan ia amat berbahaya kepada semua aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut, perkapalan, aktiviti di pelantar minyak dan juga aktiviti riadah serta sukan air. Amaran ini dijangkakan akan berkuat kuasa sehingga 12 Mei 2023. Oleh yang demikian, kami di Map Malaysia menasihatkan penduduk awam serta nelayan khususnya agar sentiasa berwaspada pada ketika ini. Seterusnya, melalui paparan imej gema radar di Semenanjung Malaysia, dapat dilihat keadaan cuaca adalah cerah bagi kebanyakan tempat. Tiada hujan yang dicerap kecuali hujan di 1-2 tempat yang sedang berlaku di sekitar negeri Kelantan ini dijangkakan akan mula reda dalam tempoh 1 jam dari sekarang. Untuk Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca adalah lembap dan lebih tertumpu di hampir keseluruhan tempat di Sarawak, manakala di Sabah melibatkan bahagian pedalaman dan juga sandakan Sabah. Dijangkakan ia akan berakhir menjelang malam nanti. Seterusnya kita perhatikan kepada paparan ramalan hujan melalui model numerical di jabatan kami yang menunjukkan keadaan cuaca pada malam nanti. Hujan dari buk petir berpotensi untuk berlaku di sekitar negeri Kelantan dan juga di utara negeri Terengganu dan serta melibatkan pesisiran pantai Kelantan dan Terengganu pada awal malam nanti dan dijangka akan berakhir menjelang lewat malam. Manakala Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca lebih tertumpu di bahagian barat Sarawak serta di bahagian sandakan dan Tawau negeri Sabah. Untuk makluman semua, Map Malaysia baru sahaja mengeluarkan kenyataan rasmi berkenaan dengan permulaan monsun barat daya yang dijangka akan bermula pada 15 Mei 2023 sehingga ke September 2023. Dalam keadaan monsun barat daya ini, keadaan cuaca adalah kurang hujan, iaitu taburan hujan yang dikenal pasti di negeri-negeri pantai barat khususnya adalah lebih kurang berbanding sebelum ini. Jadi, dinasihatkan orang ramai agar sentiasa berwaspada, banyakkan minum air, elakkan sebarang pembakaran terbuka dan kurangkan aktiviti luar kerana cuaca lebih panas. Walau bagaimanapun, pada sebelah pagi berkemungkinan hujan serta ribut petir yang melibatkan garis badai di sekitar perairan pantai barat Semenanjung Malaysia berpotensi untuk berlaku menjelang petang yang juga berpotensi untuk memasuki bahagian daratan negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia serta di sekitar barat negeri Sarawak. Sekian saja dari saya, Farah Halim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Baik, saudara, perkembangan dari Sabah petang ini antara fokus adalah penugasan anggota keselamatan mengenai sambutan Pesta Keamatan sepanjang bulan Mei ini. Anissa Dollars telah menanti di Kota Kinabalu dengan perinciannya. Silakan, Ann. Ya, dia. Hampir 500 pegawai dan anggota polis kontingen Sabah akan ditugaskan sepanjang sambutan Pesta Keamatan tahun ini. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauteh Dikun berkata, pihaknya sudah membuat perancangan awal bagi memastikan perjalanan keseluruhan Pesta Keamatan sentiasa dalam keadaan yang selamat dan terkawal. Lebih kurang dalam hampir 500 personel kita gerakkan untuk memastikan bahawa perjalanan keseluruhan Pesta Keamatan ini sentiasa dalam keadaan yang selesa lah. Maksudnya ini 500 personel ini adalah personel trafik untuk mengawal lalu lintas. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas Majlis Pemakaian Pangkat dan Serah Terima Tugas 4 jawatan Ketua Jabatan PDRM Kontingen Sabah di Auditorium IPK Sabah, Kota Kinabalu. Datuk Jauteh berharap pegawai dan anggota polis yang bertugas dapat menjalankan tugas sebaiknya bagi memastikan kelancaran serta keselamatan jalan raya terkawal sepanjang perayaan ini. Justru katanya PDRM telah mengenal pasti beberapa jalan alternatif untuk memastikan tidak berlaku kesesakan jalan raya di beberapa jalan utama antara Kota Kinabalu dan Pinampang. Sementara itu, mengulas mengenai kejadian kecurian kabel, beliau memberitahu bagi tempoh Januari hingga April tahun ini, Kota Kinabalu merekodkan kecurian kabel tertinggi iaitu 21 kes, diikuti Pinampang 8 kes, Kudat 7 kes, Papar 6 kes, Tuaran 4 kes dan Kota Marudu 3 kes. Bagi Beaufort, Keningau, Kota Blue dan Sepitang, masing-masing merekodkan 2 kes, manakala Lahad Datu 1 kes. Inisiatif kerajaan ke arah meningkatkan usaha menaik taraf rangkaian internet 5G disambut baik golongan mahasiswa di negeri ini. Rata-rata yang ditemui berpendapat pelaksanaan rangkaian 5G dilihat tepat pada masanya kerana berupaya memberi impak positif dalam tugasan dan pembelajaran mereka. Sangat bersetuju dengan pelaksanaan 5G kerana membantu dalam pembelajaran era baru tahun 2023 dan membantu kelas online terutamanya. Sangat-sangat memberi impak yang besar dalam pembelajaran, akses informasi yang lebih luas, lebih pantas di ujung jari. 5G ini sangat bagus untuk pelajar, bukan saja pelajar lah, untuk semua rakyat Malaysia. Dia bukan saja murah tetapi laju juga. Dia dapat membantu lah juga. So, pelajar-pelajar sekarang orang banyak pakai digital juga kan, ingin buat kerja. Walaupun sekarang tidak sebab PKP, masih juga dipakailah secara digital kebanyakan pelajar untuk melakukan kerja. Sebagai student, pelaksanaan 5G ini sangat memberi manfaat lah kepada student. Contohnya, selepas PKP, pelaksanaan online distance learning memang keraplah dilaksanakan. Jadi itu sangat membantu dari segi kami punya pembelajaran. Terdahulu, kerajaan bersetuju supaya pelaksanaan rangkaian 5G di Malaysia diteruskan melalui Digital Nasional Berhad DNB sehingga mencapai 80% liputan di kawasan berpenduduk menjelang penghujung tahun ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata perkara tersebut telah dipersetujui dalam mesyuarat Kabinet dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN mengesan lebih 535 kes kesalahan tahun ini melibatkan peniaga menerusi pemeriksaan 30,583 premis seluruh Sabah. Kebanyakannya kesalahan adalah melibatkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011, Akta Timbang dan Sukat 1972 dan Akta Kawalan Bekalan tahun 1961. Menurut kenyataan pengarah KPDN Sabah, Georgie Abbas berkata kesalahan tersebut melibatkan kompaun berjumlah RM80,900 dengan rampasan lebih RM1,770,000 dan denda RM41,000. Menurutnya, selain penguatkuasaan, pihaknya turut menyebar luas pendidikan kepenggunaan, hak-hak pengguna serta nasihat kepada peniaga agar mematuhi undang-undang serta mengamalkan perniagaan beretika. Sementara itu, beberapa peniaga yang
yang ditemui sentiasa mengalu-alukan langkah dilaksanakan KPDN Sabah terutama berkaitan kawalan barang keperluan asas serta barangan kawalan di setiap peringkat rantaian jualan. Pantauan ini adalah penting kepada semua pasaraya terutamanya sebab kita perlu mengikut piawaian yang ditetapkan oleh government kan. So untuk memastikan kami dalam mengikut peraturan yang ditetapkan dalam segi harga kawalan yang mana itu sangat penting lah. Untuk bekalan sama tanda harga pula, untuk setiap kali stok sampai kita akan terus sediakan popcard lah sebelum itu stok turun ke bawah lah. Telur kita ada sediakan kertas pink lah sekali dengan harga dia. Kalau macam contoh minyak inilah kita akan teterakan di depan display tu untuk harga dia punya lah. Pelbagai usaha akan terus dilaksanakan oleh Persatuan Thalassemia Sabah PTS dalam membendung peningkatan pesakit tersebut di negeri ini. Antaranya adalah penganjuran sambutan Hari Thalassemia peringkat negeri pada tahun ini disandarkan selain menentukan resolusi bersama dengan pendaftar perkahwinan diiktiraf. So that's why nanti dalam bulan 19 dan bulan 6 nanti ini Persatuan Thalassemia Sabah akan mengadakan perbincangan dan seterusnya satu perbincangan bersama-sama dengan pendaftar perkahwinan kepada semua daripada Muslim, Kristian yang terlibat dengan mendaftarkan perkahwinan ini. Kami akan berbincang bagaimana kita dapat mencegah atau mengawal ini daripada menular di kalangan generasi kita yang akan datang. Francis berkata demikian sempena program sambutan Hari Thalassemia Sedunia 2023 di Wad Daycare Thalassemia Hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu. Menurutnya, PTS optimis bahawa tahun 2030 adalah sasaran strategik bagi merealisasikan hasrat Sabah sifar thalassemia major dan kini aktif mengambil pelbagai inisiatif ke arah mencapainya. Tambah Perancis lagi, pihaknya juga akan terus bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak NGO bagi memperkemas kempen kesedaran melibatkan semua peringkat masyarakat. Beliau turut menasihatkan masyarakat untuk memeriksa status thalassemia masing-masing terutama sebelum melalui peringkat perkahwinan bagi mengelak sebarang kesulitan di peringkat generasi seterusnya. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Terus setia bersama berita wilayah untuk perkembangan dari negeri lain. Kembali bersama Dia Nawai di Angkasa Sapuri. Dia. Baik, terima kasih Anisia Dollars langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Kita ke Sarawak dengan perkembangan penerbangan terus dari China ke Bumi Kenyalang disambut baik. Rinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, dia Sarawak mengalu-alukan penerbangan terus dari China ke negeri ini. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu sebelum ini terdapat penerbangan terus dari Kuching ke Shenzhen, China. Walau bagaimanapun penerbangan berkenaan dihentikan selepas setahun beroperasi. Jelas Datuk Seri Lee, ramai pemegang taruh perniagaan, pelancongan dan logistik yang memohon kepada beliau untuk memperkenalkan semula penerbangan Kuching-Shenzhen-Kuching selain turut menerokai potensi lain penerbangan antara Sarawak dan China. Beliau percaya dengan adanya jaringan perhubungan udara antara China dan Sarawak akan memainkan peranan besar untuk memacu pertumbuhan industri pelancongan, perdagangan, pelaburan dan logistik. Ini akan membantu mencapai sasaran strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan media selepas menerima kunjungan hormat rombongan daripada China Aviation International Construction and Investment Company Limited dan Aviation Investment Group Company Limited di Kuching. Air tidak terhasil NRW masih menjadi isu di Sarawak berikutan seringnya berlaku kebocoran paip di bandar maupun luar bandar di seluruh negeri. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi menjelaskan ia berlaku disebabkan sejarah Sarawak yang dahulunya tidak mempunyai jalan raya selain saluran paip yang usang.
Untuk itu, Datuk Julaihi berkata adalah penting untuk Sarawak mempunyai koridor utiliti bagi menempatkan saluran paip yang dibina oleh pembekal-pembekal utiliti ke sesuatu kawasan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian pejabat baharu Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Semarahan di Kota Semarahan. Dalam pada itu katanya kementeriannya masih dalam usaha untuk mengurangkan NRW kepada 25% menjelang tahun 2030 dengan beberapa langkah antaranya menubuhkan koridor utiliti dan pemasangan meter pintar. Datuk Julaihi menegaskan walaupun dengan sistem pemitaran pintar dan menggantikan paip agihan yang sudah usang, satu lagi faktor yang memainkan peranan penting untuk mengurangkan NRW ialah sikap pengguna itu sendiri. Beberapa keperluan utama akan disediakan di pos kawalan keselamatan Tapak Megah yang telah memulakan operasi kawalan sempadan sejak November 2022. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Belaga menegaskan hasil lawatan kerja ke pos berkenaan beberapa keperluan seperti bekalan elektrik menggunakan tenaga solar, air, telekomunikasi dan logistik yang perlu diberi perhatian segera. Datuk Liwan akan berjumpa dengan Menteri Utiliti Datuk Julaihi Norawi untuk mengutarakan keperluan tersebut dengan kadar segera. Dan kita akan bincang mengenai the power and then of course darang juga mengutarakan masalah bekalan air dan juga telekomunikasi. I hope that our come again bring the team of telecommunication to tengok area ni sebab this is our security area. Telecommunication is a basic need. Kita pergi ke rakan kita Indonesia sudah 4G sudah. And dia kata they are going to soon to have 5G. Kita 1G pun belum ada ni. Malah beliau bersama ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong, Adun Murum Kennedy Cuk Pai Ugon, Adun Baleh Nicholas Kudi bersetuju menyumbang 2 buah motosikal bagi tujuan rondaan anggota bertugas di kawasan tersebut. Datuk Liwan juga memberikan geran peruntukan RM10,000 kepada pasukan bertugas di pos tersebut bagi tujuan sambutan perayaan seperti Hari Gawai Dayak dan Hari Raya Aidiladha. Cadangan pembinaan Pusat Kawalan Keselamatan itu telah dimulakan sejak tahun 2019. Ekoran ia merupakan laluan pergerakan keluar dan masuk ke Long Nawang, Kayan Hulu, Kalimantan Timur, Indonesia. Keseriusan kerajaan Sarawak ke arah industri lestari dan menangani isu cabaran dan strategi mitigasi. Itu antara yang diketengahkan oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni pada Forum Antarabangsa Udara Bersih Malaysia Pertama atau First Malaysian Clean Air International Forum 2023 Massive semalam. Forum yang berlangsung di Pusat Konvensyen Bangi Avenue BACC Selangor itu turut menyentuh tentang dasar dan langkah kerajaan dalam mempromosi industri mampan serta cara pemimpin industri bekerjasama dengan pembuat dasar ke arah memacu perubahan. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh kementerian berkenaan, pada forum itu Dr. Hazlan juga memberitahu insentif yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi menggalakkan industri mengamalkan amalan mampan serta potensi pertukaran antara pertumbuhan ekonomi berbanding kemampanan. Beliau juga mendedahkan cara kerajaan boleh bekerjasama dengan industri untuk mencipta pelan hala tuju bagi peralihan kepada masa depan yang lebih mampan. Pada forum bertemakan industri lestari, strategi mitigasi ke arah langit biru itu juga, Dr. Hazlan berkata forum itu dilihat menyediakan platform untuk rangkaian perbincangan dan perkongsian pengetahuan mengenai isu-isu berkaitan kualiti udara. Macif 2023 itu dihadiri 700 peserta dari 50 buah negara di seluruh dunia. Kaedah kutipan zakat harta dalam kalangan umat Islam di Sarawak semakin meningkat. Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak TBS Datuk Shibli Abang Muhammad Naili berkata ia merupakan satu perkembangan yang positif dalam meningkatkan ekonomi golongan yang tidak berkemampuan. Jadi saya melihat tren untuk zakat harta sudah semakin meningkat. Ramai dalam kalangan umat Islam kita sudah menyedari bahawa itu satu kewajipan. Dan kita memang menggalak mereka untuk menggunakan kaedah potongan gaji kerana melalui potongan gaji mereka tidak terasa sangat.
Berdasarkan unjuran semasa, dedahnya lagi peningkatan kira-kira 5 hingga 10% zakat harta direkodkan setiap tahun. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan sejumlah 4.05 juta ringgit zakat fitrah telah dikutip sepanjang bulan Ramadan lepas di seluruh negeri. Datuk Shibli menjelaskan perkara itu kepada pemberita selepas majlis hari bersama pelanggan TBS di Batu Kawah, Kuching. Lebih 3,000 orang pelanggan hadir pada majlis terbabit dalam usaha agensi terbabit membekasarkan hubungan antara TBS dan orang awam. Universiti Teknologi Sarawak UTS akan menganjurkan Kongres Antarabangsa Persatuan Juruukur Bahan ASEAN AXA 2023 di Sibu pada 16 dan 17 Mei ini. Menurut Naib Chancellor UTS, Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid, acara itu dijangka dihadiri kira-kira 700 delegasi industri pembinaan. Profesor Datuk Dr. Khairuddin dalam sidang media berkata antara yang akan ditampilkan adalah projek pembinaan mega di negara-negara ASEAN termasuk di Ibu Negara Baharu Indonesia Nusantara. There will be 20 industry leaders and experts from ASEAN countries to share and discuss on issues and challenges related to sustainability and digitalization of ASEAN construction projects. Kongres itu dijangka dirasmikan oleh Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Uga Embas pada 16 Mei ini. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak. Saudara, keputusan Kerajaan Persekutuan mengarahkan penyingkiran sisa radioaktif Linaz dari Malaysia tidak akan menjejaskan pelaburan antarabangsa baharu di Pahang. Malah, usaha menarik pelabur asing dari pelbagai sektor dan industri terus diberi tumpuan dengan mengambil kira aspek alam sekitar dan kesejahteraan penduduk setempat. Keputusan kerajaan untuk memberi extension timeline dengan izin ini adalah hendak memadai supaya Linaz akan diberi masa untuk membuktikan bahawasanya tidak ada bahan radioaktif yang membahayakan penduduk setempat. Dari segi hala tuju pelaburan, kita juga menggalakkan pelaburan dari pelbagai industri, terutama sekali industri berat. Dan saya bagi contoh baru-baru ini, Kerajaan Negeri telah pergi ke New Zealand untuk mengutamakan perjanjian dengan syarikat Silex, syarikat yang membuat bot amfibia, di mana syarikat tersebut berminat untuk berpindah lokasi ke negeri Pahang, di mana mereka melihat Pahang mempunyai cost structure dengan izin yang lebih rendah dari segi gaji minima dan juga mempunyai potensi untuk menjadi pintu gerbang kepada Asia Pasifik. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan kerajaan sudah memberi Linaz Malaysia tempoh lanjutan 6 bulan untuk memenuhi syarat pelesenan beroperasi di negara ini. Lanjutan masa itu bagaimanapun disertai dengan syarat ketat dan akan sentiasa dipantau Lembaga Perlesenan Tenaga Atom. Akademi Rugby Terengganu ART menubuhkan pusat latihan baharu yang terletak di kawasan luar Bandaraya Kuala Terengganu. Pusat latihan kedua itu terletak di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Belara. Ia sebagai usaha melahirkan atlet-atlet sukan rugby berkualiti seawal usia di bangku sekolah. 13 pelatih diterima bagi kumpulan pertama bagi kemasukan tahun ini menjadikan jumlah keseluruhan pelatih 45 orang. Rata-rata ibu bapa ditemui menzahirkan perasaan teruja kerana dapat merealisasikan impian anak masing-masing. Sukan adalah salah satu orang kata platform penting dan berguna sebenarnya untuk membentuk karakter budak-budak pada masa hadapan. Satu perkembangan positif untuk sukan rugby ini bukan saja untuk bersukan semata-mata untuk mengisi masa lapang, tetapi lebih terjamin dari segi masa depan anak-anak beliau. Masih lagi kekurangan pelajar untuk berada di asrama. Jadi atas dasar itulah kita boleh mengambil pelajar-pelajar akademi rugby untuk tinggal di asrama kita.
Selain taklimat simulasi proses mengundi pilihan raya, Majlis Sambutan Aidilfitri RTM antara paparan lintas langsung dari Kelantan. Kita terus sahaja bersama rakan penyampai Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul. Baik, terima kasih. Seramai 320 pemimpin tertinggi Kelab Malaysiaku yang terdiri daripada pelajar melibatkan 80 buah sekolah di Kelantan diberi taklimat dan pendedahan mengenai simulasi proses mengundi pada pilihan raya. Pengarah Jabatan Penerangan Japan Kelantan, Muhammad Noor Aswadi Makno berkata, kelab itu dikelolakan pihaknya dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri JPN. Taklimat dianjurkan bagi memberi penerangan situasi sebenar sistem pengundian pilihan raya di negara ini. Peserta terlibat didedahkan dengan proses semakan, mencelup jari dalam dakwat, menanda dan membuang undi. Selain itu, katanya mereka juga diberitahu peraturan yang perlu dipatuhi oleh pengundi serta perkara yang perlu dilakukan ketika hadir ke pusat mengundi. Selain daripada taklimat berkenaan dengan pengukuhan Kelab Malaysiaku di Negeri Kelantan, kita juga mengadakan simulasi pengundian yang dilaksanakan oleh pihak SPA Negeri Kelantan supaya generasi muda, terutamanya ahli-ahli Kelab Malaysiaku, dapat memahami dan melihat sendiri secara fizikal, face to face, bagaimana kaedah pengundian itu dilaksanakan dalam negara kita. Muhammad Noor Aswadi berkata simulasi tersebut mendapat kerjasama daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Akademi Pilihan Raya Malaysia dan JPN Kelantan. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui selepas program Demokrasi Kita at Kelab Malaysiaku peringkat negeri Kelantan di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Machang. Majlis Sambutan Aidilfitri peringkat RTM Kelantan berlangsung dalam suasana meriah dengan penglibatan semua warga kerja jabatan itu. Majlis yang berlangsung di Anjung Seni RTM Kelantan turut meraikan rakan strategik yang sentiasa berkolaborasi bersama RTM Kelantan dalam menjayakan pelbagai program. Pengarah RTM Kelantan Wan Azhan Wan Hamad berkata, majlis itu sekaligus dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan kaki tangan jabatan bersama rakan strategik. Semoga penganjuran majlis Hari Raya Aidilfitri ini ataupun jamuan Hari Raya ini dapat mengeratkan silaturahim, mengeratkan perpaduan dan juga yang penting ialah kita dapat bersama-sama dalam Kelantan FM mengenali dengan lebih dekat sahabat-sahabat kita bukan sahaja di dalam jabatan ini tetapi juga dengan rakan-rakan strategik kita. Dengan penglibatan dalam dan luar ini dia memberikan satu jalinan hubungan yang lebih baiklah antara Kelantan FM dengan rakan strategik. Sambutannya sangat-sangat meriah kerana pihak jabatan mengadakan majlis hari raya pada hari ini yang mana kalau ialah saya bekerja shift jarang sekali dapat bertemu mata lah dengan staf-staf yang lain tapi apabila dapat berhimpun hari ini di hari raya hari ini alhamdulillah kita boleh bertemu mata kembali semua sekali. Kemeriahan sangat-sangat meriah hari ini dengan bermacam-macam kuih rayanya dengan muzik raya, suasana dengan pakaian yang orang kata mengikut tema berpakaian baju raya semuanya sangat menarik. Seorang remaja lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM cekal mencari sumber kewangan untuk menyambung pengajian di universiti dengan menjadikan kemahiran melukis sebagai pendapatan sampingan. Afid Afendi Zamiri, 18 tahun yang merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tengku Indra Petra II, berdikari mencari rezeki sebagai pelukis kerana tidak mahu bergantung kepada ibu bapa bagi menampung perbelanjaan pengajiannya sekiranya berjaya ke peringkat diploma. Cerita Afid Afendi, dia mula melukis pada usia 8 tahun selepas bapanya menyuntit minat dalam dirinya. Katanya, dia perlu mengatasi perasaan malu melukis di khalayak ramai dan belajar mencari rezeki bagi mengejar cita-citanya sebagai pereka grafik. Kerja ni dia tak susah kalau kita ada minat. Kerja ni dia takkan ada istilah susah lah. Kalau kita minat benda tu kan, dia susah sampai mana pun kita tetap buat sebab kita betul-betul minat lah kata kan. Kalau orang yang tak pandai lukis sekalipun, kalau dia minat, dia belajar dari kecil, insyaAllah dia nanti besar dia pandai lukis.
Nasihat saya, seni ni penting dan seni ni tidak semestinya kita cakap seni ni hanya ada melukis. Seni ni banyak, meliputi banyak benda. Contohnya seni nyanyian, seni muzik, dan saya lebih memilih kepada seni lukis sebab dia penting untuk sejarah manusia. Lagi-lagi bila waktu dulu, zaman orang-orang yang tak ada apa-apa kan, dia melukis kat dinding gua, dia tunjuk dia buat aktiviti apa-apa, dan ini pentinglah. Sehingga kini, Afid Afendi berjaya menghasilkan hampir 1,000 karya lukisan termasuk jenis potret, pemandangan, mural, kartun anime, 3D, abstrak dan realisme. Sekian perkembangan dari Kelantan. Salam Malaysia Madani, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Amirul langsung dari Kelantan. Baik saudara, pemaju projek pembangunan komersial di Taman Muzaffar Shah Air Keruh Melaka diberi tempoh 7 hari untuk menyelesaikan masalah hakisan dan runtuhan tanah di kawasan terbabit. Jika gagal, projek itu akan ditangguhkan sehingga ada jalan penyelesaian. Pemaju juga dituntut untuk membayar ganti rugi kepada penduduk yang mengalami kerosakan rumah akibat projek tersebut. Buat masa ini, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ akan membuat pemantauan dari semasa ke semasa. Pihak Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya telah memberikan tempoh seminggu untuk buat rectification dan kita akan pantau permasalahan ini secara harian. Saya memberitahu pada pemaju dan juga autoriti yang ada bahawa permasalahan ini mesti diberi perhatian daripada pihak berkuasa supaya langkah-langkah keselamatan mesti diambil daripada awal. Beliau ditemui selepas meninjau rekahan struktur selain mendengar permasalahan penduduk yang terkesan. Terdahulu, media melaporkan 500 penduduk di taman berkenaan menyatakan kebimbangan ekoran kejadian hakisan dan runtuhan tanah akibat projek pembangunan yang dijalankan di kawasan cerun berhampiran perumahan tersebut sejak setahun lalu. 180 nelayan sekitar Melaka terpilih menjadi perintis projek kebun kerang yang bermula Jun ini. Ia dijangka dapat menuai hasil lebih 400 tan metrik kerang pada Januari tahun depan. Projek permulaan 18 lot itu melibatkan 21 hektar meliputi 10 peserta bagi setiap lot dengan peruntukan RM990,000. Jadi kalau ini berjaya, maka sudah tentulah dia akan diperluaskan dan dia bukan sekat kerang saja. Kita akan tengok dari segi projek-projek yang lain juga. Mungkin ada kupang ataupun dan sebagainya. Tapi dia bergantung kepada situasi dan kena kajian. Sebelum kita nak buat, mesti jalankan kajian. Kita tak boleh, di sini nak tanam kupang, kita tanam kupang. Tapi sebenarnya air kat situ tak sesuai, macam mana nak cara tak sesuai. Yang kali ni, yang spesialnya di perharian daripada Sekam hingga ke Sebatu ni, kajian telah dijalankan dan telah terbukti bahawa hasil tu 10 kali ganda yang sebelum ni kita dapat. Jadi ini menjadikan satu daya tarikan dan juga satu jaminan kepada nelayan-nelayan ini kalau dia usaha dengan cara yang telah ditetapkan, maka hasil dia sebagaimana yang kita telah dapat melalui kajian. RM5.4 juta diperuntukkan menerusi inisiatif perumahan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM tahun ini. Peruntukan melibatkan proses baik pulih 147 buah rumah dan 40 buah rumah bagi kategori bina baru. Dan kita di Jabatan Hal Veteran setakat ini kita telah target kita untuk meluluskan 147 keperluan pembaikan rumah bagi veteran di seluruh negara dan kita dalam proses untuk meluluskan 40 rumah percuma bagi diberikan kepada veteran. Jadi melalui pembaikan rumah ini memang pada tahun ini kita ada sasaran tertentu supaya pembaikan rumah dapat mengurangkan bebanan veteran itu dan dalam masa yang sama kita tingkatkan bantuan sara hidup kita. Sementara itu, isteri kepada veteran ATM Zakaria Manaf menzahirkan rasa syukur atas sumbangan yang diterima. Dapat tu rasa syukurlah kan orang yang apa nak datang rumah kita. Tapi sedihlah tak ada orang yang nak, anak pun tak dapat cuti. Sedihlah juga. Agak jadam ni dah. Menantu tak dapat cuti. Sudah kata tak tahu dah macam nak cakap macam mana kan. Tapi bersyukurlah, terima kasih banyak-banyak lah kan.
Orang sudi datang mak makcik, tengok keadaan makcik macam ni. Laporan penuh siasatan dalaman anggota tentera Allahyarham Korporal Muhammad Nasri Muhammad Nasib yang maut selepas hilang pada 7 April lalu telah diterima Kementerian Pertahanan. Timbalan Menterinya Adli Zahari berkata punca kematian anggota tentera tersebut yang ditemukan maut di hutan simpan Belum Gerik adalah kerana kecederaan kepala dipercayai akibat terjatuh. So kalau kita lihat, kita dah dapat laporan itu dan dah dimaklumkan dalam mesyuarat pasca Kabinet kita di peringkat Kementerian Pertahanan. Memang kita dah dapat laporan daripada forensik juga kerana kita tahu bahawa dia adalah kemalangan dan melibatkan kecederaan. Daripada laporan forensik itu, kecederaan itu yang menyebabkan kematian. Allahyarham Korporal Muhammad Nasri dilaporkan hilang selepas ditemukan maut ketika menjalankan tugas operasi di hutan simpan Belum Gerik, Perak. Hutan simpan Panti di Kota Tinggi Johor akan diwarta sebagai hutan pelindungan hidupan liar dan hutan penyelidikan. Pewartaan kawasan seluas 13,512 hektar itu dibuat mengikut Seksyen 10-1 Enakmen Perhutanan Negara Pemakaian 1985 Negeri Johor. Kerajaan negeri komited memastikan pelindungan hidupan liar serta memelihara kawasan biodiversiti. Pewartaan dibuat hasil inisiatif Panti Conservation Area PCA yang berjaya menemui pelbagai penemuan baharu menerusi ekspedisi hutan di Hutan Simpan Panti Ogos tahun lalu. Ini kita akan jadikan kawasan hutan pelindungan sepenuhnya dan kita akan kelaskan di bawah Seksyen 10.1 sebagai hutan pelindungan hidupan liar dan juga hutan pendidikan. Jadi kawasan itu akan jadilah sebelum sekarang ni di sebahagian kawasan itu hutan pengeluaran, so kita akan tukarkan keseluruhan menjadi hutan pelindungan sepenuhnya lah. Selain itu, RM300,000 akan diperuntukkan bagi melaksanakan kerja-kerja menaik taraf kawasan konservasi panti bagi tujuan penyelidikan, pendidikan dan ekopelancongan. Majlis Sukan Negeri Johor MSNJ mengambil inisiatif melantik 22 guru sekolah menengah dan rendah di Johor sebagai jurulatih bagi pembangunan atlet di peringkat akar umbi menerusi program Rise Up Talent. Setiap guru ditugaskan melatih 15 pelajar di 22 sekolah di semua daerah dengan memberi pendedahan kaedah sukan. Program yang bersifat menyeluruh itu akan mempersiapkan pelajar untuk menceburi mana-mana bidang sukan. Selalunya jurulatih ini diajar untuk spesifik sukan, tapi kita tak melatih jurulatih ini untuk spesifik sukan. Betul, so kita ajar mereka dari segi asas teknik latihan tu bermula daripada peringkat awal lagi, akar umbi lagi. So kita nak atlet ini dapat mengaplikasikan sains sukan di peringkat lebih muda ataupun lebih awal lagi lah. Penglibatan guru serta pelajar akan meningkat sekiranya inisiatif itu menerima sambutan baik. Program Rise Up Talent menerima lebih 200 permohonan dalam kalangan guru di Johor sebelum saringan dijalankan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menyasarkan sekurang-kurangnya 30 potensi franchise baharu dengan nilai pelaburan RM7.5 juta menerusi 13 syarikat franchise tempatan. Ini menerusi program jelajah daya niaga franchise bermula hari ini sehingga Khamis di Perlis untuk siri program pembangunan perniagaan franchise dalam negara. Franchise ini merupakan satu perniagaan yang kita galakkan untuk para usahawan kerana ianya sudah melalui satu proses penjenamaan apa orang kata dari segi pemasaran dan sebagainya, itu dia dah ada sistem. Jadi dan juga ada apa orang kata hand holding. Di sini akan membantu usahawan, tak perlu mula daripada kosong. Sehingga kini terdapat 638 franchise berdaftar di seluruh negara di mana 58 daripadanya merupakan franchise tempatan.
Semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara ini semakin meningkat. Ini dibuktikan dengan kajian Indeks Perpaduan yang dijalankan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang menunjukkan peningkatan perpaduan. Malah, usaha itu turut disumbang dengan pelbagai program dan kempen yang dianjurkan Kementerian Perpaduan bagi menyemai perpaduan menerusi integrasi nasional. Dan kedua kita buat tahun 2022 kita sudah dapat result dia dan meningkatlah sedikit. Kalau dulu 70 indeks perpaduan 0.57 lah. Lepas itu 2 years later 0.62 dia naiklah. Dan kita pun sudah mengadakan satu kerja 2 tahun buat 7024 ni dan mungkin 7025 kita akan dapat result lah. Jadi program-program interaksi very, very important. Perpaduan true understanding, kesepahaman di antara kaum, di antara agama, itu yang penting. Kalau kita tak ada program macam itu, kita tak pernah bertemu pun, itu jadi masalah lah. Selain itu, Dato' Aaron berkata kementeriannya bercadang untuk memperluaskan kawasan rukun tetangga KRT bagi meningkatkan lagi semangat perpaduan. Sehingga kini terdapat lebih 8,348 KRT di seluruh negara dan di Kedah terdapat 458 KRT. Dato' A. Rajendran, 60 tahun dilantik menjadi Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP yang keempat hari ini. Beliau menggantikan Datuk Yu Tong Siang yang bersara wajib pada 5 Mei lalu. Beliau berkata visi Penang 2030 yang diilhamkan Ketua Menteri Chow Kon Yeow akan terus menjadi tunjang dan dijadikan panduan bagi hala tuju MBPP. Di Majlis Mesyuarat Majlis Ahli Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Dip Kehormat Wakil-wakil jabatan agensi. Apa yang saya inginkan untuk Majlis Bandaraya Pulau Pinang adalah untuk bandar ini menjadi progresif dan berdaya tahan, dan bahagialah 3 perkara ini, iaitu progresif, resilient and happy city. Isu-isu semasa adalah kebersihan, dan kita tidak dapat nafikan isu lalu lintas yang dihadapi oleh banyak bandar-bandar di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati. Baik saudara, orang ramai disaran membuat persediaan awal bagi menghadapi fenomena El Nino yang diramal ekstrim awal bulan depan. Ini termasuk memantau tahap kesihatan diri ketika musim panas serta bersedia menghadapi situasi jerebu termasuk krisis kekurangan bekalan air. Fellow Penyelidik Institut Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Dr. Ricky Anak Kemara berkata, walaupun El Nino bukan sesuatu yang baru di negara ini, namun ia tetap memberi impak kepada negara. Taburan hujan yang sedikit berisiko menyebabkan paras air sungai dan empangan merosot dan bekalan air berkurangan. Justru sokongan orang ramai dapat membantu pihak berwajib dalam memainkan peranan meminimumkan risiko fenomena tersebut. Sedikit perkembangan Sukan SEA Kemboja 2023. Kolam terjun menghadiahkan emas ke 11 negara menerusi Muhammad Syafiq Putih dalam acara 3 meter papan anjal individu lelaki. Syafiq mengumpul mata tertinggi 377.85 dalam 6 terjunan sekaligus mempertahan pingat emas yang dimenanginya pada tamasya sama di Vietnam tahun lalu. Ketika ditemui, Syafiq sempat meluahkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam mempersiapkan dirinya untuk tamasya kali ini. Saya happy saya dapat mempertahankan pingat emas saya last year di Vietnam. So tahun ni saya dapat lagi satu pingat emas untuk Malaysia dekat SEA Games. So saya nak berterima kasih dekat MAS, OCM, MSN dan juga ISN. Diorang dah bagi komitmen yang terbaik untuk kita orang. Harapan
Seorang lagi penerjun negara, Gabriel Gilbert Daim, pula meraih pingat perak dengan mengumpul 365.25 mata. Pingat gangsa menjadi milik penerjun Singapura, Avirthem Pak Lun dengan 360.40 mata. Sementara itu, skuad badminton lelaki negara mara ke separuh akhir selepas menundukkan Vietnam 3-1 di Kompleks Sukan Nasional Merodok Teko sebentar tadi. Ia sekaligus mengubati kekecewaan tersingkirnya pasukan wanita semalam. Malaysia mempertaruhkan Leong Junhao bagi perseorangan lelaki untuk perlawanan pertama. Junhao memastikan mata pendahuluan buat kem negara apabila menang ke atas Nguyen Hai Dang 21-14, 21-16 dalam tempoh 40 minit. Mata kedua negara diraih menerusi gandingan beregu lelaki Goh Bun Zi Beh Chun Meng yang menewaskan gandingan Ding Huang Nguyen Din Man Trong 21-19, 21-14. Bagaimanapun, Vietnam mencuri satu mata pada perlawanan ketiga apabila Lee Dak Fat mengalahkan Lee Shun Yang 13-21, 21-16, 7-21. Enggan memilih laluan sukar, beregu lelaki kedua negara Chia Wei Jiu Liu Jun bangkit menyelamatkan keadaan menundukkan Zhuang Hun Nguyen Van Hai Pham 21-14, 21-18 sekaligus mengesahkan tiket untuk ke separuh akhir bertemu Thailand esok. Kekalahan pasukan badminton wanita negara kepada Filipina tidak boleh diterima. Ia disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Badminton Malaysia, Michelle Chai, yang dalam masa sama sedia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa yang berlaku. Jelasnya lagi, pihak akademi akan menjadikan ini sebagai pengajaran dan berusaha tampil dengan perancangan lebih baik pada masa depan. What happened yesterday is more for us. Myself as CEO of the ABM, Dr. Tim as the High Performance Director, Chung Han, Rexy, for us to look at what actually our role is and how we can take what happened and move forward. Skuad negara semalam tewas mengejut 0-3 kepada Filipina sekaligus gagal ke separuh akhir. Beliau berkata demikian dalam sidang media memperkenalkan pemain ke Piala Sudirman 2023 di Akademi Badminton Malaysia di Bukit Kiara. Acara sukan dui tahunan yang berprestij di rantau Asia Tenggara. Sukan Si Kemboja 2023 kali ini dibawakan dari Phnom Penh, Kemboja. Nantikan aksi-aksi perjuangan atlet-atlet negara yang dibawakan untuk anda sepanjang 3 hingga 17 Mei di TVOK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Eksklusif hanya di RTM. Pesta keamatan secara umumnya dikaitkan dengan semangat padi atau dipanggil Bambarayon yang perlu dijaga menerusi ritual khas. Namun, apa yang lebih menarik dan sering dikaitkan dengan semangat padi adalah unduk ngadau. Laporan penuh bersama wartawan Muhammad Zulhan Nizam. Setiap kali tiba bulan keamatan pada Mei, pertandingan Ratu Keamatan atau Unduk Ngadau adalah antara acara yang paling mencuri tumpuan. Unduk Ngadau membawa maksud ratu ataupun gadis yang dimahkotakan sinaran cahaya matahari. Namun, apa yang membezakan pertandingan Unduk Ngadau ini dengan tandingan ratu-ratu cantik lain? Unduk Ngadau disifatkan sebagai wakil membawa budaya negeri di bawah bayu dan masyarakatnya. Di Labuan, ia turut dianjurkan dengan peserta terlibat yang terdiri daripada kaum kadazan dusun, murut dan rungus KDMR memperagakan busana tradisi mewakili daerah selain memperlihatkan penguasaan bahasa ibunda.
Untuk Ngadau ini kami nilai dari segi kepetahan bercakap juga, menjawab soalan di pentas dan juga penguasaan bahasa ibunda. Dari segi yang lain, dari segi kostum, pemakaian kostum, yang ini memang kami sangat mementingkan pemakaian tradisi dan kena make sure pakaian tradisi yang dipakai itu betul-betul lengkap dan asli. Pertandingan Unduk Ngadau bukan sekadar mempamer kecantikan, malah mempamer pengetahuan terutama berkaitan sejarah kebudayaan serta kecerdasan fikiran. Latar belakangnya berinspirasikan cerita pengorbanan Hominodun, iaitu seorang gadis yang berkorban untuk kesejahteraan penduduk kampung. Hominodun ini adalah anak Kinorohingan dan Suminundu yang telah mengorbankan diri untuk masyarakat Kadazan Dusun pada zaman dahulu yang telah mengalami kebuluran. Tapi pada masa kini kita sudah mempunyai agama masing-masing. Tapi Unduk Ngadau ini masih membawa erti sebab dia adalah pertandingan yang diadakan merupakan kemuncak bagi pesta keamatan dan merupakan satu tunjang sosio budaya bagi Kadazan Dusun. Pesta keamatan mendidik masyarakat untuk mengingati adat tradisi yang menekankan kesyukuran. Ia juga mengajar wakil-wakil Unduk Ngadau untuk tidak mementingkan diri sendiri dan bersedia melayani komunitinya serta menjadi inspirasi kepada semua wanita daripada aspek kepintaran dan kemuliaan. Seiring peralihan zaman, sambutan pesta keamatan turut dikongsi pelbagai kaum sesuai temanya, keamatan memudayakan perpaduan selaras konsep Malaysia Madani. Kita boleh mengetengahkan berbagai budaya, terutamanya suku-suku kaum yang ada di Borneo. Dari segi pakaian, tapi juga dengan makanan dan adat. Satu platform untuk kaum-kaum yang berada di Sabah untuk berkumpul dan kenal mengenali. Walaupun kita dalam satu Borneo, terutamanya golongan muda-mudi, mereka tidak masih kekurangan pengetahuan etnik-etnik yang ada di Sabah. Crystal Vanessa John merupakan wakil labuan ke pertandingan akhir Unduk Ngadau Sabah. Ia bakal berlangsung 31 Mei ini di Pinampang. Program kebudayaan seperti ini dilihat dapat memantapkan lagi perpaduan masyarakat berbilang kaum dan memberi peluang untuk kita mengenali, memahami dan seterusnya menghargai adat dan budaya suku kaum masing-masing dan seterusnya saling menghormati. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekian laporan Muhammad Zulhanizam, Berita RTM. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terus bersama Berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan ini, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.